Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek ibadah pada minggu ni, kita akan belajar tajuk istinja. Siapa pernah dengar perkataan istinja? Mesti ada yang pernah dengar dan tak pelik, Ustazah tak pelik kalau ada yang tak pernah dengar sebab perkataan istinja ni jarang digunakan. Biasanya orang gunakan perkataan membasuh. Okey. Daripada situ dah nampak dah kan apa maksud istinja. Okey, mari kita tengok pengertian istinja. Istinja ialah membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air kecil atau besar dengan menggunakan alat-alat tertentu. Baik, dapat faham dah kan apabila istinja ni merupakan apa yang kita lakukan selepas kita membuang air kecil atau besar, iaitu membersihkan kubul atau dubur dengan menggunakan alat-alat tertentu. Biasanya kita guna air dan boleh juga menggunakan gunakan apa? Lepas ni Ustazah akan bagi tahu. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum istinja. Tadi kita dah tahu apa istinja. Apabila kita belajar dalam ibadah ni, semestinya ia ada kaitan dengan ibadah seharian kita. Okey. Apa itu hukum istinja? Hukum beristinja ialah wajib. Apabila disebut wajib, kita sebagai umat Islam dituntut untuk melakukan perkara tersebut. Nak tak nak, kita perlu melakukan perkara tersebut. Okey. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya daripada Anas berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihkan dirimu selepas membuang air kecil. Sesungguhnya banyak azab kubur kerananya. Rawahu Daruqutni. Rawahu Daruqutni. Okey, seterusnya kita pergi kepada alat-alat untuk beristinja. Macam tadi, Ustazah kata ada dua. Yang pertama, yang biasa kita guna, iaitu air mutlak. Ada juga cara lain untuk kita guna, alat lain untuk kita guna untuk beristinja, iaitu benda kesat. Yang ni menjadi pilihan apabila tiada air ataupun terdapat kemudaratan untuk kita menggunakan air. Okey, apa itu air mutlak? Kita pergi kepada alat yang pertama, iaitu air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Iaitu air yang boleh menyucikan sesuatu najis. Okey, apa contoh air mutlak? Air mutlak seperti air sungai, air laut, air hujan, air embun, air perigi. Itu contoh-contoh air mutlak. Macam sekarang kita guna, sekarang dah ada teknologi, kita guna air paip yang mana yang datangnya daripada air sungai sendiri. Okey. Seterusnya, apabila tiada air, kita boleh juga menggunakan benda-benda kesat. Contohnya seperti benda tersebut digunakan, benda yang digunakan perlulah suci, bersih dan kering. Contohnya seperti batu, kertas, tisu, baju dan sebagainya. Benda-benda kesat lah, benda-benda yang tidak licin, yang tidak membahayakan. Faham? Okey. Contoh benda kesat juga, kita perlu menggunakan benda kesat yang berbeza-beza lah untuk membersihkan najis yang terdapat pada kubur atau dubur. Dan tidak boleh mengulang benda kesat yang sama untuk membersihkan, sebab apabila kita ulang-ulang guna, najis still ada dekat tempat keluarnya najis. Perlu guna banyak lah, ataupun contohnya kalau guna batu, kalau ada satu je batu, pastikan batu tu ada 3 permukaan. Yang ni kita boleh guna setiap permukaan dia untuk membersihkan najis dan tak ulang permukaan yang sama. Okey. Macam selain batu tadi, macam tisu. Tapi yang paling afdal, Ustazah nak tekankan, yang paling afdal kita menggunakan air mutlak supaya air najis tu hilang. Supaya kita tak
najis tu hilang sehingga hilang bau, rasa dan sehingga hilang bau dan rasa. Sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, baik. Cara beristinja. Macam mana kita nak beristinja? Okey. Cara-caranya ialah dengan menggunakan benda tadilah yang alat-alat yang Ustazah cakap tadi. Perlu menggunakan benda kesat dan air mutlak. Yang paling afdal dengan air mutlak. Bersihkan tempat keluar najis dengan benda kesat seperti tisu, kemudian basuh. Sebab kita afdal guna benda kesat. Okey, apa hikmah kita beristinja? Hikmah beristinja supaya kita sentiasa menjaga kebersihan dan kesihatan diri. Sebab najis kan kotor, kita perlu menghilangkannya. Okey, seterusnya ibadat kita supaya ibadat kita diterima oleh Allah. Sebab apabila kita beribadah, kita perlulah dalam keadaan yang suci dan bersih. Yang ketiga ialah supaya kita disayangi oleh rakan dan masyarakat. Sebab apabila tak ada najis dekat badan kita, orang akan lebih sayang sebab bau wangi. Bila ada najis kan, bau kurang sedap lah, kurang enak. Sebab tu kita kena membersihkan najis.